Topik ini membincangkan tentang hematokrit, yaitu peratusan isi padu darah yang terdiri daripada sel darah merah selepas sampel darah dipusing menggunakan mesin sentrifuge. Hematokrit atau packed cell volume (PCV) merupakan salah satu parameter hematologi yang penting karena ia digunakan untuk menilai keupayaan darah membawa oksigen serta keadaan fisiologi dan kesehatan ikan. Secara umum, nilai hematokrit yang rendah boleh menunjukkan anemia, kehilangan darah, penyakit, kekurangan nutrisi, atau tekanan. Manakala nilai hematokrit yang tinggi pula boleh dikaitkan dengan dehidrasi, tekanan, atau peningkatan penghasilan sel darah merah. Objektif amali ini adalah bertujuan untuk menentukan nilai hematokrit dalam darah ikan dan menilai tahap kesehatan ikan berdasarkan peratusan sel darah merah. Objektif amali ini adalah bertujuan untuk menentukan nilai hematokrit dalam darah ikan dan menilai tahap kesehatan ikan berdasarkan peratusan sel darah merah. Objektif amali ini adalah bertujuan untuk menentukan nilai hematokrit dalam darah ikan dan menilai tahap kesehatan ikan berdasarkan peratusan sel darah merah. Objektif amali ini adalah bertujuan untuk menentukan nilai hematokrit dalam darah ikan dan menilai tahap kesehatan ikan berdasarkan peratusan sel darah merah. Objektif amali ini adalah bertujuan untuk menentukan nilai hematokrit dalam darah ikan dan menilai tahap kesehatan ikan berdasarkan peratusan sel darah merah. Objektif amali ini. Salam sejahtera semua, nama saya Jonas Julani dan seterusnya saya akan menerangkan bahan dan peralatan yang digunakan dalam amali pengiraan hematokrit dalam ikan. Amali ini dijalankan bagi menentukan peratus isi padu sel darah merah dalam darah ikan, yang merupakan salah satu petunjuk penting tahap kesehatan ikan. Antara bahan yang digunakan ialah ikan tilapia sebagai sampel, picagari dan jarum untuk mengambil darah, tiub kapilari berhemapaprin bagi mengisi sampel darah, serta tanah liat pengendap untuk menutup ujung tiub kapilari. Selain itu, peralatan yang digunakan termasuk mesin microhematokrit centrifuge untuk memisahkan komponen darah dan hematokrit reader bagi membaca nilai hematokrit yang diperolehi. Turut digunakan ialah sarung tangan, tisu, alkohol 70% bagi memastikan kebersihan serta mengurangkan risiko pencemaran semasa menjalankan amali. Baik, sekarang saya akan menerangkan prosedur ujian hematokrit yang dijalankan di makmal. Pada langkah pertama, sampel darah diambil daripada ikan menggunakan picagari steril. Pengambilan darah dilakukan secara berhati-hati bagi mengurangkan tekanan kepada ikan dan memastikan sampel yang diperolehi berkualiti. Seterusnya, darah tersebut dimasukkan ke dalam tiub kapilari berheparin sehingga kira-kira 3/4 penuh. Tiub berheparin digunakan kerana ia mengandungi bahan antikoagulan yang menghalang darah daripada membeku sebelum analisis dijalankan. Selepas darah dimasukkan ke dalam tiub kapilari, proses diteruskan dengan langkah ketiga. Salah satu ujung tiub kapilari akan ditutup menggunakan tanah liat pengendap atau sealing clay. Tujuannya adalah untuk mengelakkan darah keluar semasa proses sentrifugasi. Kemudian, pada langkah keempat, tiub kapilari dimasukkan ke dalam mesin microhematokrit centrifuge dengan bahagian yang ditutup menghela ke arah luar. Sampel dipusing pada kelojuan dan tempoh yang telah ditetapkan mengikut prosedur makmal sehingga komponen darah dapat dipisahkan. Selepas proses sentrifugasi selesai, darah akan berpisah kepada 3 lapisan utama. Lapisan paling atas ialah plasma, iaitu bagian cecair darah. Di bagian tengah pula terdapat buffy coat yang mengandungi sel darah putih dan platelet. Manakala di bagian bawah ialah sel darah merah yang termampat kerana mempunyai ketumpatan yang paling tinggi. Akhir sekali, pada langkah ke-6, nilai hematokrit diukur menggunakan pembaca hematokrit.
peratusan sel darah merah berbanding jumlah keseluruhan darah merah akan direkodkan. Nilai ini penting kerana dapat memberikan gambaran tentang status kesihatan ikan, seperti mengesan anemia, dehidrasi, dan keadaan fisiologi yang lain. Kesimpulannya, ujian hematokrit merupakan kaedah yang mudah, tetapi sangat penting untuk menilai keadaan kesihatan ikan melalui peratusan sel darah merah dalam darah. Terima kasih. Pada slide ini, kita lihat cara mengira nilai hematokrit bagi ikan tilapia menggunakan kaedah mikrohematokrit. Formula yang digunakan ialah tinggi sel darah merah termampat dibahagikan dengan jumlah tinggi keseluruhan lajur darah, kemudian didarab dengan 100. Dalam contoh ini, tinggi sel darah merah termampat ialah 15.6 mm, manakala jumlah tinggi keseluruhan lajur darah ialah 40 mm. Jadi, 15.6 dibahagikan dengan 40, kemudian didarab dengan 100, memberikan nilai hematokrit sebanyak 39%. Nilai ini menunjukkan peratusan sel darah merah termampat dalam keseluruhan sampel darah ikan. Bagi bahagian keputusan, sampel darah daripada ikan tilapia telah berjaya diambil dan dimasukkan ke dalam tiub kapilari untuk analisis hematokrit menggunakan kaedah mikrohematokrit. Seterusnya, tiub kapilari tersebut telah disentrifugasi bagi memisahkan komponen darah. Namun begitu, bacaan nilai hematokrit tidak dapat direkodkan kerana proses sentrifugasi hanya selesai pada penghujung sesi amali. Oleh itu, masa yang ada tidak mencukupi untuk mengukur lapisan sel darah merah yang termampat atau packed red blood cell layer yang diperlukan bagi menentukan peratus nilai hematokrit. Seterusnya, kita bincangkan maksud nilai hematokrit yang diperoleh. Jika nilainya berada dalam julat normal, ini biasanya menunjukkan ikan berada dalam keadaan fiziologi yang baik dan mempunyai keupayaan membawa oksigen yang mencukupi. Jika nilai hematokrit terlalu rendah, ia mungkin berkaitan dengan anemia, kehilangan darah, kekurangan nutrition, penyakit, jangkitan parasit atau kualiti air yang kurang baik. Sebaliknya, jika nilainya terlalu tinggi, ia boleh disebabkan oleh tekanan, peningkatan penghasilan sel darah merah atau penyesuaian ikan terhadap keadaan dissolved oksigen yang rendah. Oleh itu, nilai hematokrit perlu dinilai bersama keadaan kesihatan ikan dan faktor persekitarannya. Seterusnya, kita bincangkan maksud nilai hematokrit yang diperoleh. Jika nilainya berada dalam julat normal, ini biasanya menunjukkan ikan berada dalam keadaan fiziologi yang baik dan mempunyai keupayaan membawa oksigen yang mencukupi. Jika nilai hematokrit terlalu rendah, ia mungkin berkaitan dengan anemia, kehilangan darah, kekurangan nutrition, penyakit, jangkitan parasit atau kualiti air yang kurang baik. Sebaliknya, jika nilainya terlalu tinggi, ia boleh disebabkan oleh tekanan, peningkatan penghasilan sel darah merah atau penyesuaian ikan terhadap keadaan dissolved oksigen yang rendah. Oleh itu, nilai hematokrit perlu dinilai bersama keadaan kesihatan ikan dan faktor persekitarannya. Seterusnya, kita bincangkan maksud nilai hematokrit yang diperoleh. Jika nilainya berada dalam julat normal, ini biasanya menunjukkan ikan berada dalam keadaan fiziologi yang baik dan mempunyai keupayaan membawa oksigen yang mencukupi. Jika nilai hematokrit terlalu rendah, ia mungkin berkaitan dengan anemia, kehilangan darah, kekurangan nutrition, penyakit, jangkitan parasit atau kualiti air yang kurang baik. Sebaliknya, jika nilainya Seterusnya, antara faktor yang mempengaruhi nilai hematokrit ialah pertama, spesies ikan, kedua, umur, ketiga, jantina, keempat, suhu air, kelima, oksigen terlarut, keenam, pemakanan, ketujuh, penyakit, ke-8, tekanan semasa pengendalian, dan yang terakhir, kaedah pengambilan darah. Kesimpulannya, nilai hematokrit ikan ditentukan menggunakan kaedah mikrohematokrit. Nilai hematokrit yang diperolehi memberikan maklumat penting mengenai keadaan fisiologi dan tahap kesihatan ikan. Oleh itu, ujian hematokrit merupakan salah satu kaedah yang mudah, cepat dan berkesan dalam pemantauan kesihatan ikan dalam industri aquakultur.